Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatihah binti Muhammad Fairuz yang memegang kad metrik bernamba A22A0249. Saya akan membentangkan tentang pilihan idea perniagaan yang kami telah pilih serta kajian pasaran kebolehsanaan. Cendol Gedik adalah nama perniagaan yang telah dipilih atas persetujuan kesemua ahli perniagaan. Perniagaan ini ialah perniagaan perkongsian di mana terdapat 10 orang ahli di dalamnya. Bagi menjalankan perniagaan ini, kami telah menjalankan kajian pasaran bagi pengumpulan fakta dan angka dalam mendapatkan keputusan yang tepat mengenai potensi pasaran untuk perniagaan. Antara kaedah kajian pasaran yang digunakan adalah analisis menggunakan Google Trend. Dalam analisis ini, kami dapati bahawa cendol mempunyai data yang lebih banyak berbanding dengan rojak dan juga ais kacang. Selain itu, kami juga telah membuat kajian pasaran dalam kalangan pelanggan melalui Google Form. Berdasarkan Google Form tersebut, didapati seramai 13 daripada 15 orang telah memilih cendol sebagai pilihan. Assalamualaikum. Saya Nurul Hanis binti Roslan, nombor metrik A22A0556, akan membentangkan bagi langkah ketiga, iaitu daftar perniagaan. Perniagaan kami iaitu perniagaan cendol gedik, membuat pendaftaran di syarikat siswa universiti ataupun dikenali sebagai SSU. Selain dari itu, dengan adanya pendaftaran perniagaan ini, pelanggan kami akan lebih berasa yakin untuk membeli produk atau menggunakan servis perkhidmatan kami. Justru itu, dengan membuat pendaftaran, kami dapat mengelakkan dari penipuan yang berkemungkinan akan berlaku ketika menjalankan perniagaan. Pada pembentangan kali ini, saya akan membentangkan mengenai langkah yang ketiga, iaitu langkah memilih platform. Pemilihan platform kepada sesebuah organisasi perniagaan adalah amat penting bagi tujuan urusan jual beli ataupun dengan melakukan promosi. Secara tidak langsung, masyarakat khususnya pelanggan dapat mengetahui tentang kewujudan sesebuah organisasi perniagaan. Bagi pemilihan kajian kami, antara langkah pemilihan platform yang digunakan oleh perniagaan kami adalah seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan TikTok. WhatsApp merupakan satu media utama yang digunakan sepanjang proses penjualan cendol gedik. WhatsApp yang digunakan oleh kami adalah WhatsApp Business. Tujuan WhatsApp ini digunakan adalah untuk memudahkan proses pesanan cendol gedik dan interaksi antara kami dengan pelanggan seperti melalui kaedah mesej dan panggilan telefon. Selain itu, Facebook pula merupakan media sampingan yang kedua yang digunakan oleh kami melalui perniagaan untuk mempamerkan cendol gedik melalui kaedah gambar, video dan lokasi perniagaan. Manakala Instagram pula merupakan media yang sering digunakan oleh semua lapisan masyarakat, khususnya para pelajar di Kolej Kediaman UMK. Oleh itu, kami memilih Instagram sebagai platform sampingan yang kedua untuk mempamerkan cendol gedik. Melalui platform Instagram, setiap pelanggan yang membeli cendol gedik, mereka akan memberikan maklum balas melalui media yang telah disediakan seperti story Instagram dan sebagainya. Kami sebagai peniaga akan dapat mengetahui maklum balas tentang positif dan negatif berkaitan dengan pelanggan dengan cepat dan pantas. Akhir sekali, TikTok juga merupakan salah satu platform yang digunakan oleh kami dalam mempamerkan cendol gedik. Melalui kaedah tayangan video, hal ini demikian kerana TikTok merupakan salah satu platform yang mudah untuk menyuting gambar kepada video yang menarik. Oleh itu, kami mengambil langkah ini sebagai satu peluang yang mudah untuk mempamerkan produk kami iaitu cendol gedik. Oleh hal yang demikian, dengan menggunakan kemudahan platform ini, secara tidak langsung, kami dapat mengetahui dan menarik pelanggan dengan mudah
dan mengetahui cita rasa pelanggan melalui maklum balas yang diberikan oleh para pelanggan dan pengguna. Assalamualaikum. Nama saya Nur Syazlina Ashika binti Syukri, nombor matrik A22A0141. Untuk langkah yang kelima, berniaga, iaitu memulakan perniagaan. Kaedah memulakan perniagaan terbahagi kepada 4, iaitu memulakan sendiri, mengambil alih perniagaan sedia ada, franchise dan pakatan strategik. Dalam memulakan perniagaan, peniaga akan menghadapi pelbagai cabaran. Antara cabarannya ialah sumber modal, pemasaran dan pelanggan, ketidakstabilan ekonomi, pilihan yang semakin luas dan pesaing yang semakin kreatif. Seorang peniaga juga perlulah bijak melayan pelanggan dengan cara yang baik dan berhemah. Pelanggan pula terbahagi kepada 4 jenis, iaitu pelanggan spontan, pelanggan tetap biasa, pelanggan yang berkembang dan pelanggan perkongsian. Selain itu, produk yang peniaga pilih juga perlulah berdaya saing dan menarik. Sebagai peniaga yang kreatif dan inovatif, peniaga perlulah bijak membuat pemilihan produk. Produk yang dipilih hendaklah memenuhi setiap cita rasa pelanggan terkini. Akhir sekali, merupakan koordinasi yang baik bersama ahli kumpulan atau rakan niaga. Dengan hubungan baik sesama rakan niaga, segala perkara dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aribat Ayuni binti Amran, A22A0617. Saya akan membentangkan kandungan laporan perniagaan. Untuk pengenalan, nama syarikat kami ialah Syarikat Cendrawasih. Jenis perniagaan yang ditawarkan oleh kami ialah perniagaan perkongsian yang melibatkan seramai 10 orang. Lokasi yang dipilih ialah lokasi di UMK, kampus kota. Kami dapati lokasi tersebut merupakan lokasi yang sangat strategik. Pemasaran yang ditawarkan oleh syarikat Cendrawasih ialah produk berkualiti tinggi dan harga yang berpatutan untuk semua jenis golongan. Bukan itu sahaja, kami juga sentiasa mempromosikan produk kami di semua platform. Akhir sekali, kos projek yang diperuntukkan untuk menjalankan perniagaan ini ialah sebanyak RM100,000. Tujuan perniagaan. Rancangan perniagaan ini merupakan dokumen bertulis yang dirangka oleh usahawan merancang aktiviti perniagaan yang akan dijalankan pada masa akan datang. Rancangan perniagaan ini juga disediakan untuk permohonan pembiayaan daripada pihak institusi kewangan. Seterusnya, perniagaan Cendrawasih ini juga mempunyai visi, misi dan objektif untuk terus berkembang seperti perniagaan yang lain. Rancangan perniagaan ini adalah satu perkara yang sangat penting untuk perniagaan Cendrawasih ini untuk melakukan pelaksanaan projek yang sentiasa berkembang. Seterusnya, untuk standard prosedur, pengurusan perniagaan sangat penting. Rancangan perniagaan ini kerana dapat diperincikan untuk mencapai keseragaman pelaksanaan fungsi tertentu. Selain itu, penggunaan platform online pada hari ini adalah sangat penting untuk meningkatkan jualan kami. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Ustaz Selapon, matrik number A22B1301. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan latar belakang perniagaan saya. Alamat bagi perniagaan saya adalah Bahagian Perumahan Pelajar Universiti Malaysia Kelantan, Kampus Kota, Taman Bendahara 16100, Pengkalan Cepa, Kelantan. Kami memilih tempat ini kerana tempatnya yang sangat strategik. Sekeliling itu juga terdapat banyak gerai. Tambahan pula, gerai kami terletak di antara bangunan kediaman pelajar. Apabila pelajar balik dari kuliah, mereka dapat bersinggah di gerai cendol kami. Bentuk perniagaan kami adalah secara perkongsian. Terdapat 10 orang rakan kongsi dalam perniagaan kami. Kami menjalankan perniagaan secara berkongsi kerana mempunyai rakan niaga, mereka dapat memastikan perniagaan akan berjaya dan membesar. Selain itu, dari segi modal, kami juga akan mempunyai modal yang lebih besar berbanding perniagaan secara perseorangan. Untuk tarikh dan nombor pendaftaran, kami mendaftarkan perniagaan kami di Syarikat Siswa Universiti pada 16 Disember 2022 dan diluluskan oleh pihak universiti pada 27 Disember 2022. Nombor pendaftaran perniagaan kami ialah SSU 2254 2022.
Jumlah modal permulaan kami adalah sebanyak RM1,000 Malaysia. Semua rakan kongsi telah melabur seorang RM100 Malaysia dalam perniagaan cendol. Untuk bank yang kami guna dalam perniagaan adalah Bank Islam. Hal ini kerana terdapat mesin ATM berdekatan dengan tempat perniagaan. Oleh itu, jika kami ingin berurusan berkaitan dengan kewangan, ia mengambil masa yang pendek sahaja. Sekian, terima kasih. Seterusnya iaitu bahagian 3/4 iaitu latar belakang rakan kongsi. Perniagaan cendol Gedik mempunyai seramai 10 orang rakan kongsi termasuk saya sendiri iaitu Nurul Hanis binti Roslan, Ramla B binti Abdullah, Nur Ansyahirah binti Azam Azri, Siti Zahidah binti Zulkifli, Nur Hidayah Nabilah binti Omar, Nur Adiba Ayuni binti Amran, Nur Syazliana Ashika binti Syukri, Nur Fatihah binti Muhammad Fairuz, Muhammad Danish bin Yunus dan Sutakon Silapon. Kesemua rakan kongsi berumur 20 dan 21. Kesemua rakan kongsi juga merupakan pelajar STP dan ada 2-3 orang dari matrikulasi. Selain itu, bagi bahagian 3.6 iaitu pentadbiran. Bahagian ini akan menunjukkan carta organisasi, jawatan dan spesifikasi tugas bagi perniagaan cendol Gedik. Carta organisasi perniagaan cendol Gedik diketuai oleh seorang pengurus iaitu Nurul Hanis binti Roslan. Seterusnya bahagian kewangan Muhammad Danish bin Yunus. Seterusnya pemasaran Nur Ansyahirah binti Azam Azri. Kemudian operasi Nur Syazliana Ashika binti Syukri dan pentadbiran iaitu Ramla B binti Abdullah. Perniagaan kami juga mempunyai seorang penyelia, seorang ketua juruwang dan 3 orang pembantu gerai. Seterusnya, bahagian operasi. Untuk carta aliran operasi, yang pertama, sediakan bahan minuman. Yang kedua, atur bahan minuman di gerai. Yang ketiga, menerima tempahan dari pelanggan. Yang keempat, sediakan tempahan pelanggan. Yang kelima, hantar makanan ke lokasi tempahan. Dan yang terakhir, pelanggan membuat bayaran. Untuk waktu operasi pula, waktu perniagaan 10 pagi sehingga 6 petang. Hari beroperasi Isnin hingga Ahad. Shift bekerja iaitu 3 shift. Untuk menu dan sedara harga, cendol biasa iaitu RM3, cendol special iaitu RM4. Untuk penggunaan bahan, segala terma dibuat secara tunai. Yang pertama, gula melaka. Yang kedua, santan. Yang ketiga, cendol. Yang keempat, jagung. Yang kelima, kacang merah. Yang keenam, susu cair. Dan yang terakhir, ais batu. Dalam bahagian tenaga kerja, struktur organisasi yang dibentuk oleh Cendol Gedik adalah merangkumi keseluruhan aspek pengurusan sebagai sebuah perniagaan secara keseluruhannya. Fungsi dan tanggungjawab, Cendol Gedik telah menyusun fungsi dan tanggungjawab berikut bagi melancarkan perniagaan ini. Bahagian yang terakhir ialah mesin dan peralatan. Peralatan yang pertama, cawan plastik berkuantiti 5 berharga RM90. Peralatan yang kedua, penyejuk minuman berkuantiti 10 berharga RM50. Yang ketiga, plastik bag berkuantiti 3 berharga RM12. Yang keempat, polystyrene ice berkuantiti 1 berharga RM35.60. Yang kelima, senduk cendol berkuantiti 1 berharga RM7. Yang keenam, senduk gula berkuantiti 2 berharga RM10. Yang ketujuh, spanduk berkuantiti 1 berharga RM65. Yang ke-8, pelekat berkuantiti 500 berharga RM120. Yang terakhir, jak berkuantiti 2 berharga RM9. Jumlah keseluruhannya ialah RM398.60.
Saya akan membentangkan mengenai kaedah pemasaran. Kaedah pemasaran terbahagi kepada 7 aspek. Yang pertama adalah barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan. Cendol Gedigs adalah salah satu perniagaan yang memasarkan barangan serta perkhidmatan. Cendol yang dipasarkan adalah mempunyai satu keunikan berbanding perniagaan cendol yang lain. Produk ini juga mempunyai variasi dari segi perisa bagi memenuhi kehendak setiap pelanggan. Selain itu, kami juga akan menyediakan servis perkhidmatan seperti servis penghantaran kepada pelanggan. Kami juga memberi jaminan bahawa produk syarikat kami akan memenuhi citarasa dan kehendak pelanggan. Yang kedua adalah sasaran pasaran. Perniagaan Cendol Gedigs menyasarkan semua jenis kumpulan tanpa mengira had umur. Orang ramai dari semua peringkat umur. Dewasa, remaja dan juga kanak-kanak pasti menggemari produk ini. Kami menyasarkan bahawa setiap perasa produk kami akan diterima dengan baik kerana kami telah menganalisis data tentang tahap keutamaan pelanggan untuk perisa yang hampir sama dengan produk ini. Kaedah pemasaran seterusnya adalah saiz pasaran. Saiz pasaran kami pada permulaan perniagaan ialah lebih kurang daripada 15 orang pelanggan di UMK Kampus Kota bagi setiap hari waktu kuliah. Andaian kami, setiap pelanggan akan membeli satu cawan plastik bagi sekali pesanan. Maka, bagi setiap minggu bersamaan 5 hari waktu kuliah, kami akan mendapat 75 orang pelanggan di UMK Kampus Kota bagi anggaran saiz pasaran. Selain daripada itu, pesaing-pesaing utama juga merupakan salah satu kaedah pemasaran. Terdapat beberapa pesaing yang telah dikenal pasti semasa pemerhatian dan penyelidikan pesaing dijalankan. Antara salah satu pesaing utama adalah Raja Cendol Kota Baru, adalah perniagaan produk berasaskan cendol yang menyediakan servis makanan seperti perniagaan kami. Persaingan dapat dilihat dari segi jenis produk mereka, harga barangan, golongan sasaran yang sama, serta lokasi pasaran yang sama. Seterusnya, kekuatan dan kelemahan pesaing. Pesaing pertama yang kami dapati adalah Raja Cendol Kota Baru. Antara kelebihan pesaing tersebut adalah mereka telah mempunyai pelanggan tetap kerana sudah 2 tahun beroperasi dalam perniagaan. Walaupun begitu, pesaing juga mempunyai kelemahannya, iaitu cendol yang dijualnya sering kehabisan dan menyebabkan pelanggan berasa kecewa. Pesaing seterusnya adalah Cendol Kemumin. Cendol Kemumin juga mempunyai pelanggan tetap yang terdiri daripada pelajar kolej kampus kota kerana lokasi perniagaan tersebut berdekatan dengan kolej kediaman pelajar UMK kampus kota. Manakala, kelemahan pesaing adalah hanya menu cendol sahaja yang disediakan di kedai beliau. Jualan juga merupakan salah satu kaedah pemasaran. Dalam perniagaan ini, kami telah menyediakan 2 jenis cendol iaitu cendol biasa dan cendol special. Kami menjual cendol biasa pada harga RM3, manakala untuk cendol special berharga RM4. Jumlah produk cendol biasa yang telah dijual dalam tempoh sehari adalah sebanyak 21 bekas, manakala cendol special sebanyak 17 bekas. Jualan produk dalam tempoh seminggu bagi cendol biasa adalah sebanyak 21 bekas, manakala cendol special sebanyak 17 bekas. Jumlah jualan bagi produk cendol biasa adalah sebanyak 567, manakala bagi produk cendol special sebanyak 616. Keseluruhan jumlah jualan kedua-dua jenis cendol adalah sebanyak RM1,183. Yang terakhir adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran terbahagi kepada 4, iaitu strategi barangan, strategi promosi, strategi harga, serta strategi edaran. Strategi barangan adalah kami memilih bahan yang sesuai untuk proses pembuatan cendol. Antara bahan penting dalam proses membuat cendol adalah santan. Terdapat banyak jenis jenama santan yang terdapat di pasaran dan kami telah memilih jenama yang sesuai untuk menghasilkan ais cendol yang sedap dan berkualitas. Yang kedua adalah strategi pemasaran. Kami mempunyai beberapa teknik pemasaran untuk mengiklan dan menarik minat. Antaranya, kami ingin membuat ikon usahawan datang melawat kedai kami. Pengaruhnya yang besar adalah penting untuk memajukan pemasaran produk kami. Yang ketiga adalah strategi harga. Perniagaan kami menyediakan 2 jenis cendol, iaitu cendol biasa dan cendol special. Harga seunit yang diletakkan bagi cendol biasa adalah RM3 sebekas, manakala harga cendol special RM4 sebekas. Yang terakhir adalah strategi edaran. Memastikan produk yang ingin dijual sampai ke pengguna hendaklah melalui elemen strategi edaran. Mendapatkan akses kepada produk atau perkhidmatan yang ditawarkan adalah merupakan aspek penting dalam melaksanakan strategi tempat.
akhir sekali, bagi bahagian 3.9 iaitu laporan kewangan. Bagi kos pelaksanaan projek, kami mendapati perniagaan channel Gedik tidak mempunyai kos tetap dan belanja awalan, tetapi mempunyai kos berubah, iaitu 2. Antaranya ialah bahan mentah iaitu sebanyak RM600 dan peralatan sebanyak RM398.60. Jumlah kedua-dua kos berubah tersebut adalah RM998.60. Kemudian, bagi sumber pembiayaan projek pula, kami mendapati perniagaan channel Gedik menggunakan modal sendiri dalam menjalankan perniagaan. Kami mendapati sumber pembiayaan kami tidak mempunyai kos berubah dan juga belanja awalan, tetapi mempunyai kos berubah iaitu sebanyak RM998.60. Seterusnya, bagi penyata aliran tunai perniagaan channel Gedik, baki awal BB tidak dinyatakan kerana baru memulakan perniagaan. Bagi penerimaan, terdapat 2 iaitu modal dan jualan tunai. Modal yang dinyatakan adalah RM1,000 dan jualan tunai adalah sebanyak RM1,183. Bagi jumlah penerimaan iaitu sebanyak RM2,183. Bagi pembayaran pula terdapat 2 iaitu belanja tunai, belian tunai dan belanja am. Belian tunai adalah sebanyak RM600 dan belanja am adalah RM389.60. Bagi jumlah pembayaran adalah sebanyak RM998.60. Bagi lebihan atau kurangan iaitu sebanyak RM1,184.40 dan baki akhir bagi perniagaan kami ialah RM1,184.40. Bagi penyata pendapatan yang didapati dalam perniagaan channel Gedik, kami mendapat untung bersih sebanyak RM184.40. Kemudian, bagi kunci kira-kira perniagaan channel Gedik, perniagaan kami mendapat keseimbangan jumlah iaitu RM1,184.40. Ini ternyata perniagaan channel Gedik mendapat keuntungan balik modal. Analisis daya maju kewangan yang diperolehi dari perniagaan channel Gedik iaitu nilai kini bersih. Bagi mendapatkan nilai kini bersih, aliran tunai dari pelaburan iaitu sebanyak RM1,184.40 akan ditolak dengan kos pelaburan iaitu RM1,000. Didapati nilai kini bersih ialah RM184.40. Jumlah nilai kini bersih ialah jumlah yang positif. Jadi, pelabur amat digalakkan untuk melabur di dalam syarikat channel Gedik kerana jumlah nilai kini bersih ialah positif. Jadi, ia akan memberi keuntungan kepada pelabur jika melabur di dalam syarikat channel Gedik. Bagi mendapatkan kadar pulangan dalaman, kos pelaburan iaitu sebanyak RM1,000 akan dibahagikan dengan 100, kemudian didarabkan dengan nilai kini bersih iaitu RM184.40. Kadar pulangan dalaman ini didapati jumlahnya ialah positif iaitu RM184.40. Oleh itu, sekiranya kadar pulangan dalaman ini positif, berkemungkinan bahawa
pelabur berminat untuk melabur dalam syarikat Cendol Gedix.